Dan seterusnya pada 28 Julai lepas, Jabatan Perangkaan Malaysia lapor sumbangan PKS Malaysia terhadap KDNK menguncup 7.3% pada 2020. Penguncupan itu adalah lebih tinggi berbanding penurunan KDNK Malaysia dan KDNK bukan PKS yang masing-masing catatkan negatif 5.6% serta negatif 4.6%. Menurut DOSM, PKP di seluruh negara untuk mengekang penyebaran wabak COVID-19 telah mengakibatkan penyusutan dalam semua sektor ekonomi di Malaysia. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata ini adalah kali pertama prestasi PKS jauh lebih rendah daripada KDNK Malaysia dan KDNK bukan PKS sejak 2004. Pada 26 Julai lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan Dewan Rakyat bahawa kerajaan memutuskan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan pelanjutan darurat yang tamat pada 1 Ogos. Industries Unite yang mewakili 117 persatuan perniagaan dan juga Dewan Perdagangan dalam satu kenyataan menggesa Perdana Menteri menjelaskan situasi terkini berkenaan status darurat tersebut dan menggesa pihak berkuasa ataupun pihak penguatkuasa untuk menghentikan prosiding berkenaan ordinan yang berkaitan perniagaan. Kita ingin melihat kenyataan ini dan juga kejelasan yang diperlukan oleh perniagaan untuk meneruskan operasi mereka bermula 1 Ogos. Kita bersama dengan pengasas bersama Industries Unite, Datuk David Gurupatam dan juga Datuk Erwin Chong. Datuk David adalah penasihat undang-undang Industries Unite dan Datuk Erwin adalah ketua koordinator Industries Unite. Kita mulakan dengan Datuk David dahulu. Datuk David, pertama sekali berkenaan dengan tamatnya ordinan darurat, pendapat Datuk tentang kesan ini kepada perniagaan di Malaysia. Apa yang Datuk rasakan dan juga bagaimanakah ahli Industries Unite menyambut keputusan ini? Para peniaga dan pihak industri memang mengalu-alukan bahawa deklarasi darurat ini telah tamat kerana ianya mempunyai satu impak dari segi pelabur asing dan investor sentiment dan market confidence di Malaysia. Jadi dalam keadaan ini sememangnya ia adalah satu perkara baik bagi pihak kita lah. Tetapi kita kesal sikit kerana matlamat darurat tidak tercapai, iaitu mengurangkan kes-kes COVID dan juga kami masih lagi tidak boleh di Klang Valley khasnya dan tempat-tempat lain tidak boleh berniaga. So itu satu perkara yang kita tahu. Adakah Datuk lihat masih ada ketidaktentuan ketika ini tentang keputusan tersebut? Kejelasan apakah yang ahli Industries Unite masih perlukan? Okey, ini adalah satu soalan yang sangat penting. Kerana di Parlimen kami telah dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang bahawa pada 21 hari bulan Julai, ordinan darurat telah ditarik balik atau ditolak atau dibatalkan. Dalam keadaan ini, sememangnya kita tahu ada satu proses. Sama ada proses itu telah dibuat, adalah tamat, itu adalah satu perkara yang masih pada hari ini pengamal undang-undang, penganalisis politik semua tak boleh setuju. Sama ada dia berkuasa, tak berkuasa. Tapi menteri sendiri kata dia masih berkuasa. Kalau kita lihat penguat kuasa dan di mahkamah, dia punya prosecutor, memang masih lagi tindakan diambil dan kes diambil. Jadi kita juga tahu bahawa perkara ini belum digazetkan lagi. Dan satu lagi perkara yang kita perlu ingat adalah bahawa ada dua di bawah akta mana. Kerana kalau ianya telah dibatalkan, maka adakah ia di bawah ordinan darurat atau di bawah akta Infectious Diseases Act, di mana pada 21 hari bulan Julai, 2 minggu sebelum ia di revoke atau dikatakan revoke, kita ada regulation. Regulation ini terpakai, dia tak payah perlu parlimen. Dan jika telah di-revoke, maka mengikut regulation, dia punya penalti dia sudah naik 50,000. Jadi ini memang satu perkara yang amat mengelirukan. Dan saya harap bahawa pihak kerajaan akan menggunakan intent dan spirit revocation ini dan
menyatakan dengan terang kepada kepada enforcement dan juga kepada pihak pendakwa untuk stop dari sekarang mengeluarkan saman, dan jika ada tindakan mahkamah di bawah ordinan-ordinan tersebut supaya prosecutor kita dia stop dari mengikut intent and spirit tindakan kerajaan ini. Kita tak boleh approbate. Dan kita Datuk, tak boleh kata maaf Datuk ya. Dan Datuk, adakah selepas pengumuman tersebut yang dilakukan pada 26 hari bulan Julai itu, adakah ahli-ahli Industries Unite yang menelefon Datuk dan juga bertanyakan tentang apakah yang berlaku dan juga bagaimanakah kami akan bergerak ke hadapan melihat kepada situasi ini? Adakah mereka juga inginkan kejelasan dan adakah mereka juga mendapatkan nasihat pakar undang-undang dan juga pengamal undang-undang seperti Datuk? Memang sebab kita tertakluk kepada SOP sekarang. Kita sudah tahu, orang kata tutup kilang. Okey, kita tahu kes menteri pun sudah kata sebenarnya dia sudah sporadik. Menteri Muti Azmin Ali kata di parlimen dia sporadik. Sebenarnya kes kilang kurang daripada 8%. Tapi kerana ada fokus terhadap kilang selama bulan-bulan ini, memang penguat kuasa semua dia keluarkan saman tutup kilang, tutup ini, dan dalam keadaan ini sekarang kita ada saman, kita kes sudah tutup, tapi ordinan dikatakan tidak terpakai. Adakah ia tidak terpakai atau tidak? Adakah mereka masih perlu pergi ke mahkamah? Apa yang sudah dibayar atau yang sudah kena daripada 21 hari bulan Julai? Apa remedy mereka? So memang diorang tanya kita, dalam keadaan ini, kekeliruan ini tidak baik untuk market, tidak baik untuk perniagaan, untuk peniaga dan industri. Jadi kita perlu satu clarification sampai hari ini. Jika kita lihat, semua pengamal undang-undang tak boleh setuju. Dan Datuk, dengan ketidaktentuan politik yang ada ketika ini, adakah ada juga kerisauan untuk perniagaan melabur, mengembangkan perniagaan? Bagaimanakah reaksi ahli Industries Unite ketika ini? Okey, sekarang saya dah kata dari Januari dulu, atau pihak kami telah kata dari Januari. Kita dalam ICU, hampir nak mati. Kita sudah berapa bulan, 16 bulan di dalam keadaan ini, dan macam mana kita semua tertekan. Memang tertekan. Kita tak boleh bernafas lagi dalam ICU. Kita perlu oksigen. Kita perlu tindakan immediate sekarang juga. Sebab apa? Kita perlu ada arah yang betul. Kalau tidak, dalam keadaan ini, mana market sentiment, mana confidence? Orang tak ada confidence. Rakyat tak ada confidence. Peniaga tak ada confidence. Kita perlu clarification. Semua orang, ia adalah jelas kepada semua orang bahawa semua orang tidak jelas. Everybody is clear that everybody is unclear. So we must fix this sekarang. Ya. Okey. Dan kita bersama dengan Datuk Erwin ya. Datuk Erwin, di sebalik angka kes COVID-19 yang tinggi, kita juga ada berita baik dari segi program vaksinasi. Namun sebelum itu saya ingin tanyakan berkenaan dengan keadaan perniagaan Datuk Erwin ketika ini. Susulan daripada pengumuman yang dibuat pada 26 hari bulan Julai tersebut, adakah Datuk Erwin sebagai seorang ahli perniagaan melihat kepada keperluan untuk sesuatu perkara yang lebih jelas, sesuatu SOP dan juga cara bergerak ke hadapan yang lebih jelas untuk Datuk dan juga perniagaan Datuk merancang untuk bergerak ke hadapan? Betul, pada masa ini kami perlu satu dari sudut importance yang kerana kita sekarang masih dalam kekeliruan. Kerana pada masa ini kami pun tidak tahu macam mana akan menanangi untuk pembukaan ini strategi untuk membuka bisnes. Kita sudah 16 bulan. 16 bulan pada masa ini banyak di kalangan kita punya industri operators, kita tak boleh bernafas. Kita sudah tak ada cash flow. Banyak yang kita punya ahli-ahli sudah berkata, it's very hard to stay on untuk survive kerana pada masa ini banyak sudah tak ada cash flow. Dan kita pada bulan yang last month, kita ada buat satu persidangan news press yang berkata kalau tidak membuka bisnes pada 31 hari bulan Julai, banyak yang akan close down. So this is what is happening pada masa ini.
Dan kita kembali pada soalan tadi Datuk ya. Di sebalik angka kes COVID-19 yang tinggi, kita ada program vaksinasi yang juga berjalan lancar. Lebih 22% populasi kini telah lengkap 2 dos dan lebih 40% telah terima dos pertama. Pendapat Datuk, adakah ini akan memberikan keyakinan di sebalik semua ini ataupun bagaimana Datuk lihat ketika ini diminda ahli perniagaan di luar sana? Kami actually berterima kasih kepada MOSI dan YB Menteri yang dapat mempercepatkan kadar vaksinasi. Pada masa ini, kadar vaksinasi di Malaysia ada direkodkan adalah negara yang tercepat di dunia. Right. Sewaktu dengan ini, kami memohon kepada kerajaan untuk mempertimbangkan semula cadangan kami untuk memboleh mereka yang divaksinasi berkemampuan untuk bergerak bebas. Kami telah pun mengemukakan cadangan ini macam pasport vaksinasi, vaccination passport, dapat membezakan antara mereka yang telah mengambil vaksinasi dan yang belum. Dengan ini kemampuan untuk dia orang yang sudah divaksinasi boleh berkemampuan untuk bebas ke dine-in atau menjunjungi restoran ataupun membeli belah pusat runcit atau kompleks membeli belah ataupun kedai gunting rambut, persoalan ataupun spa boleh dibenarkan beroperasi. Tapi sekarang masanya kita kekeliruan kerana yang sudah divaksinasi tutup dengan kami lockdown juga. So what's the point kalau kita ada vaksinasi tapi kita tak ada kebebasan untuk bergerak? Itu adalah satu masalah. Dan Datuk Irwin dan juga Datuk David, kita akan berehat seketika kembali selepas ini dengan perbincangan lanjut berkenaan dengan apa harapan ahli Industries Unite berkenaan dengan vaksinasi, ordinan darurat dan juga perkara lain yang akan melibatkan perniagaan dan juga usaha untuk bergerak ke hadapan. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini.
Dan bertemu kembali, anda masih bersama dengan saya Reza Zulkafli dan kita bersama dengan pengasas Bersama Industries Unite Datuk David Gurupatham dan juga Datuk Erwin Chong membincangkan berkenaan dengan ordinan darurat dan juga pembatalannya serta apakah kejelasan yang diperlukan oleh ahli perniagaan pada ketika ini. Kami berbincang berkenaan dengan Datuk Erwin sebentar tadi berkenaan dengan pasport vaksinasi bagi mereka yang telah lengkap 2 dos. Datuk Erwin, jika Datuk Erwin boleh sampaikan kepada pihak berkuasa, pemimpin di luar sana dan juga Perdana Menteri contohnya, apa yang Datuk Irwin inginkan daripada pasport vaksinasi ini bagi mereka yang lengkap 2 dos contoh dan juga bagi mereka yang mungkin dapat 1 dos vaksin pada ketika ini? Kami berharap bahawa kementerian boleh memberi prihatin mengubah untuk membatalkan ordinan ini dan memberi bisnes untuk bekerjasama untuk membuka pekerjaan perniagaan. Bagi pihak bisnes, pemilik kedai dan perniagaan akan memastikan pemerhatian SOP yang tegas buat sebegitu. Kerana mereka juga rakyat biasa, ya, dan pekerja-pekerja di sektor runcit juga merupakan pekerja barisan hadapan. Sebab sebagai pemilik perniagaan, kami juga harus memastikan keselamatan orang ramai dan tidak akan menjanakan kluster baru dari operasi perniagaan ini. Kami sudah dari Industries Unite telah bekerjasama dengan beberapa pihak kementerian sepertinya MITI, YB Azmin Ali macam dengan Kementerian Sawan, YB Wan Junaidi dengan KTDN HCP, YB Nantalinggi. Ini semua cadangan sudah ditampilkan kepada kementerian dan sudah diproposkan bagi Jabatan Perdana Menteri. SOP yang kami sedia ada pada masa ini di Malaysia adalah sempurna dan selamat. Ya, saya sendiri pun ada bisnes kedai dandanan rambut juga. Kalau you tengok dari sudut SOP yang ditingkatkan, kami sekarang macam pergi itu what you call hair salon. Dia ada face mask, face shield, pakai plastik juga kat depan semua. Ini macam pergi satu bilik pembedahan, right? So, kita kata yang kita dah sempurna, yang ada tegas. So, kita dari pihak perniagaan berharap yang bisnes-bisnes ini akan dibuka untuk bagi dia life, bukan hanya untuk save lives but also to save livelihood. Ya, terima kasih. Dan Datuk, tapi adakah Datuk dan juga rakan-rakan Datuk dalam Industries Unite yang lain mungkin risau berkenaan dengan varian Delta yang lebih mudah merebak berbanding dengan varian-varian lain? Adakah ini kerisauan dan bagaimanakah SOP mungkin ditingkatkan lagi untuk berhadapan dengan varian Delta ini? Kerisauan mesti ada, tidak ada akan tak ada. Semua pemilik, semua bisnes, semua orang pun mesti ada. Tapi pada masa ini kita hanya ikut dari sudut keselamatan sahaja, keselamatan from lives. Tapi kita ada, we don't want, at the end of the day, kita dapat save people from lives, tapi kita die of starvation, kelaparan. So sekarang dari sudut perniagaan, dari sudut pekerjaan, banyak yang sudah tidak ada pekerjaan pada masa ini. So kita berharap yang as much as what we can do, kita boleh perketatkan SOP yang sedia ada, yang kita adakan. So this is something that we need to enforce to live this endemic, to live dengan virus. Yang itu yang terutama. Dan bercakap berkenaan dengan hidup dalam endemik ini, Datuk David, jika ada ataupun kita harus belajar untuk hidup dalam endemik, bagaimanakah Industries Unite jelaskan kepada dan bantu ahli dan untuk sesuaikan diri dan perniagaan untuk berdepan situasi endemik ini? Apakah penerangan dan juga apakah mungkin latihan, mungkin advokasi yang diberikan kepada ahli-ahli Industries Unite, Datuk David? Okey, sebenarnya kami telah menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri beberapa bulan sebelum ini dengan satu cadangan, iaitu satu new naratif baru, iaitu how to live with COVID dan tindakan-tindakan yang perlu diambil. Antara lain, di mana kita tidak lagi gunakan essential, non-essential service
label dia, essential atau non-essential dan sebagainya. Jadi kita telah membuat satu naratif baru dan kita telah memberi cadangan ini kepada Perdana Menteri dan cadangan ini diterima dengan baik oleh kementerian-kementerian seperti MIDEC, di mana menteri tersebut juga telah menulis secara bertulis kepada pihak KKM dan juga kepada Perdana Menteri mengatakan mereka setuju dengan naratif baru kita, iaitu we have to learn to live with this virus and seperti mana dibuat di dalam negara-negara lain. Tapi masih lagi kita memang mesti menjaga SOP dengan ketat, kita mesti membuat penjarakan sosial, tapi kita tidak lagi boleh tinggal di rumah, kita perlu keluar, we have to live with this virus. Kalau tidak, bagi pihak saya takut sebab kita lihat di Sydney, di Australia, di France dan sebagainya sudah ada mogok dan sebagainya. Kita tidak mahu perkara itu berlaku di Malaysia. Kita semua sayang negara kami. Ya. Dan Datuk David, ya, terakhir sekali, jika lebih banyak perniagaan akan dibenarkan beroperasi, apakah komunikasi yang diperlukan daripada kerajaan berkenaan dengan SOP, berkenaan dengan pembukaan, berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan operasi perniagaan tersebut? Apakah kejelasan komunikasi yang diperlukan daripada pihak-pihak berkuasa? Ya, itu satu perkara yang sangat penting. Komunikasi dari hari pertama kita dah kata komunikasi ini tidak terang. Kita ada menteri-menteri semua yang buat satu kenyataan-kenyataan dan kuasa buat kenyataan yang memang mengelirukan. Kita ada kementerian komunikasi dengan bajet yang besar. Mereka yang patut membuat komunikasi yang betul dan jelas, dan bukan jadi komunikasi secara satu hala. Komunikasi mesti dalam dua hala. Dua hala tu dari pihak kami juga, dari pihak peniaga mikro, peniaga SME. Sekarang mana suara kami? Yang suara ada di sana semua yang bagi kilang-kilang yang besar-besar, tapi suara mikro, suara SME yang sederhana mana di atas di sana? Yang membuat keputusan mana? Tapi kita yang mempunyai golongan yang terbanyak, ya. Jadi kita perlu tingkatkan komunikasi dua hala antara pihak-pihak di bawah yang mikro dan SME dengan kerajaan, ya. Terima kasih pengasas bersama Industries Unite Datuk David Gurupatam dan juga Datuk Erwin Chong. Datuk David adalah penasihat undang-undang Industries Unite dan juga Datuk Erwin adalah ketua koordinator Industries Unite, membincangkan berkenaan dengan ordinan darurat dan juga apakah kesan dan juga apakah yang diperlukan perniagaan pada ketika ini untuk teruskan beroperasi. Dan teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perkembangan dan info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Micro Interaktif di astroawani.com sekarang, dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Dan terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Riza Zulkafli. Salam hormat.